Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Syafi'i. Hari ini kita akan membincangkan tajuk matematik tingkatan 2, tajuk yang ke-10 iaitu kecerunan garis lurus. Jadi apakah maksud kecerunan? Jadi yang pertama, kecerunan ialah darjah kecerunan. Kecerunan biasanya dihubungkan dengan ketinggian suatu gunung atau bukit. Gunung tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah pada ketinggian 4,095 meter daripada aras laut. Ketinggian di darat ni diukur daripada aras laut lah. Dan kebanyakan pendaki gunung mengambil masa selama 2 hari untuk sampai ke puncak. Terdapat perhentian kem-kem untuk bermalam di laban rata yang setinggi 3,273 meter dari aras laut. Dari laban rata, kecerunan gunung semakin bertambah. Jadi mendaki Gunung Kinabalu antara golden dream saya lah. Zaman muda-muda dulu. Sekarang masih lagi golden dream. Sekarang masih lagi dream lagi. Okey, baik. Kita akan jumpa rangkaian kata kita, iaitu kecerunan ataupun steepness, garis lurus straight line, pintasan intercept, kecondongan inclination, nisbah ratio, jarak mencancang vertical distance, jarak mengufuk horizontal distance, dan kecerunan gradient. Jadi walaupun menggunakan huruf G di sini, tapi kita akan gunakan M sebagai kecerunan. Jadi apakah maksud kecondongan ataupun apakah nilai kecerunan itu tersendiri? Jadi yang pertama kita tengok, kita ambil kecerunan, kita menggunakan huruf M lah. Okey. Walaupun digunakan gradient, tapi di sini saya galakkan awak menggunakan M. M sebagai kecerunan. Jadi kalau kita ambil yang pertama, M sebagai bersamaan dengan kosong. Apakah maksud M kosong? Mana langsung tiada kecerunan. Contohnya lantai lah. Satu lantai. Di sini M dia adalah kosong. Di mana tiada langsung kecerunan. Macam kita berjalan sekarang atas lantai, langsung kita tak rasa cerun, tak rasa menurun ataupun menaik. M sama dengan kosong. Okay. Juga kita jumpa dekat highway kadang-kadang tu, dia tulis, dia ada lukis gambar kereta tu, dia tulis 10%. Maknanya kecerunan di situ adalah 10% daripada sudut yang 90%. Maknanya 9 darjah lah, dalam 9 darjah. Kecerunan bukit tu 10%. Dululah, sekarang dia tak banyak dah guna. Sekarang banyak simbol-simbol lain seperti selekoh, kawasan jalan licin dan berbahaya. Kalau kita biasa pergi dekat Lebuh Raya, Karak. Seterusnya, macam mana kita nak cari nilai kecerunan? Sebelum tu saya sentuh M bersamaan infinity. M bersamaan infinity ataupun kita tulis tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Okay, kalau dalam kereta tu dia keluar ni lah. Dia keluar it balik ataupun math error. Math error. Jadi math error ni ataupun M tidak tertakrif ni adalah biasanya dia menegak macam ni. Satu yang sama dengan dinding ni, kecerunan. Yang ni M sama dengan kosong. Yang ni M adalah tidak tertakrif, bersama infinity ataupun tidak tertakrif. Okay. Yang seterusnya, apakah M sama dengan 1? M sama dengan 1 ialah bila mana bila mana dia mempunyai sudut 45 darjah. 45 darjah. Maka kecerunan ni dinamakan M sama dengan 1. Di mana nilai, kalau kita lukis kecerunan ni pada graf ataupun pada sata kertas, bila sudut 45, maka panjang AB ni ataupun panjang XY ni adalah bersamaan sama. Nilai XY tu mesti sama, 45 darjah. Katakan X di sini bersamaan 5 cm. Y pun bersamaan 5 cm. Okay, ini konsep asas dia untuk M sama dengan 1. Maka kecerunannya ialah, saya tulis sini. Maka kecerunannya ialah M bersamaan perbezaan pada paksi Y, ataupun kita tulis dy, difference of Y axis pada paksi Y dibahagi dengan difference of X axis. Perbezaan yang berlaku, perubahan yang berlaku pada paksi X. Ingat Y dulu baru X. Kalau kita baca ABC tu X dulu baru Y.
Tapi dalam keceronan, perbezaan pada paksi Y dahulu dibahagi dengan perbezaan pada paksi X. Dalam kes ni, dy adalah bersamaan dengan 5 cm. 5 cm dibahagi dengan dx 5 cm juga. 5 cm. Maka cm dipotong, keceronan tidak akan ada unit, nilainya adalah 1. Di sinilah M sama dengan 1 bila mana garis dia condong sebanyak 45 darjah. M sama dengan 1. Atau dengan kata lainnya, keceronan bersamaan dengan nisbah jarak pada paksi Y dibahagi dengan nisbah jarak pada paksi X. Ini yang kita keluarkan dy dx tadi ya. Dy dx. M adalah dy dx. Dy per dengan dx. Baik, seterusnya kita pergi kepada nilai positif ataupun negatif keceronan. Keceronan itu bernilai positif ataupun dia bernilai negatif. Jadi simple je. Kalau kita diberi gambar rajah, garis tu condong ke kanan. Garis tu condong ke kanan, maka M-nya akan bernilai positif. Kalau garis tu condong ke kiri, maka M-nya bernilai negatif. Okey? Itu je. Sama ada berada di mana-mana saja dalam graf kita, dalam carta kartes kita, di sini ke di sini. Okey, sekarang dua garis ni A dan B. Apakah nilai dia? Positif ke negatif? Jadi kita tengok dia condong ke mana. Sekarang condong ke kiri, maka M-nya adalah bernilai negatif. Dua-dua ni negatif. Okay. Kalau ada dua garis lagi ke kanan contohnya, dia condong ke kanan. Berada di mana-mana saja dalam graf kita, asalkan dia condong ke kanan. Macam ni. Maka M-nya adalah bernilai positif. Asal ke kanan je, di mana-mana sahaja, semua M ni adalah bernilai positif. Itu beza dia. Ini bagi soalan yang diberikan gambar rajah. Jika kita ada gambar rajah, kita tengok nanti dalam pengiraan kita. Baik, kita pergi pada seterusnya. Jom cuba 10.1. Kalau kita tengok buku teks, muka surat 200. Tengok bentuk soalan dia. Yang pertama, tentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi P dan Q yang berikut. Okey, kalau tengok situ, yang A tu nilai mencancang dulu P 4 meter, mengufuk Q 6 meter. Jadi nilai keceronannya akan jadi 4/6 atau kita pecahkan lagi menjadi 2/3. Keceronan tiada unit sebab unitnya telah dimatikan tadi. Dia ada nilai sahaja. 4/6. Baik, yang kedua, B, mencancang dia menegak ataupun menegak, kita panggil menegak 12 meter, mengufuk dia X dia 3 meter. Jadi 12/3, 4. M dia sama dengan 4. C, 16/2. 16/2, tengok unit yang sama lah. Unit yang sama. Jadi 8, nilainya M sama dengan 8. Okey, nombor 2. Tentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi garis lurus AB, CD, PQ pada sarta kertas. Jadi dia nak tentukan berapa jarak mencancang ni. Kita dah belajar dulu dalam koordinat dalam tajuk bab 7 itu, koordinat kita dah sentuh benda ni. Jadi bilang saja petak tu. Bilang saja petak tu macam AB. AB jarak mencancang dia 3 unit. Bila tiada unit, kita nyatakan unit dalam sebutan unit, UNIT. Unit ataupun unit. Sama jadi A dan B tu jarak menegak dia 3 unit, jarak mengufuk dia juga adalah 3 unit. Dia 3/3 jawapan 1. Dan sudut tu kalau kita perasan dia mewakili 45 darjah. Baik, seterusnya CD. CD tengok jarak menegak dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jarak menegak dan D tu 1, mengufuknya 1. Jadi 8/1, nilai M dia 8. Kita terus mencari nilai M. Dan seterusnya untuk C, PQ. Sama je PQ, QP. Dia menurun atau menegak ni tidak menjadi masalah dalam keceronan. Dia tu dalam tajuk lain. Kalau dia melibatkan arah dan vektor tu, dia tajuk vektor. Baik, PQ menegak dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak menegak dia 6. Dia mengufuk 1, 2, 3, 4. 4 saja. 6/4 menjadi 3/2 ataupun 1.5. Dia punya keceronan. Nombor 3, cari jarak mencancang dan juga jarak mengufuk dalam meter di antara hujung tangga P dan hujung tangga Q. Okey, yang ni
Sudut dia pun kita tahu apa ni, 45 darjah. Jadi kecerunan di sini merujuk kepada kecerunan M sama dengan 1 lah. Baik, nombor 4. Muka surat 201 buku teks. Kita bincang sebentar lalu yang mana yang tidak mencabar mana. Nanti kita tengok beberapa soalan yang lebih mencabar, kita akan bincangkan bersama-sama. Baik, sambung soalan nombor 4. Soalan yang keempat, A. Cari jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi pasangan titik yang diberikan. Jadi dalam perbincangan ini saya nak ubah terus soalan ni kepada cari kecerunan bagi A, B dan C. Jadi kita ambil satu contoh, 30 negatif 26. Jadi seperti mana yang memang saya beri tips sebelum ni, jika soalan tu tiada lukisan, tiada gambar rajah, tolong lukis. Lukis, kita tak tahu gambar rajah dia macam mana. Bila melibatkan garisan, kita lukis dia satu garisan condong macam ni. Maka kita ambil sini titik 30 dan satu lagi titik negatif 26. Kita buat je satu garisan condong macam tu. Kemudian kita nyatakan di sini adalah X1 dan Y1. Sini adalah X2 dan Y2. Jadi di sinilah bermulanya pencarian kita jarak mencancang atau jarak menegak dengan jarak mengufuk. Kita boleh buat sini satu bentuk segitiga, jarak mencancang dan juga jarak mengufuk. Jadi ingat lagi dalam tajuk koordinat itu kita mencari jarak antara dua titik menggunakan X1, Y1. Jadi di dalam kes ni pun sama, kita akan cari perbezaan ni melibatkan S1, Y1 dan S2, Y2. Jadi kita gunakan rumus M. Okay. M sama dengan dy dx tadi. Dy dx. Dy dx adalah perbezaan paksi Y dengan perbezaan paksi X. Inilah dy dx. Jadi perbezaan Y di sini adalah Y2 tolak dengan Y1. Y2 tolak dengan Y1 dibahagi dengan X2 tolak dengan X1. Itulah perbezaan pada paksi X. Maka di sini jawapan dia kita akan terima Y2 kita label sini. Kosong tolak dengan negatif 6. Kosong tolak dengan 6. Okey, 1. Y2 tolak 1. Kemudian dibahagi dengan apa? X2, 3 tolak negatif 2. 3 tolak negatif 2. Maka kita akan dapat jawapan. Kosong tolak dengan 6 dapat negatif 6. 3 tolak 2 jadi tambah. 3 tambah 2 jadi 5. Jawapan dia adalah negatif 6/5. Inilah nilai M, iaitu negatif 6/5. Negatif 6. Jadi soalan saya tanya tadi adalah nilai M sahaja, walaupun M ni negatif dan kecondongannya ke kanan, tak ada macam masalah kerana kita lukis ni hanya untuk menggambarkan soalan tu saja. Bukan untuk cari tepat kiri kanan. Kalau dia dah beri kiri kanan, itu boleh kita cari positif ataupun negatif, kecerunan positif ataupun kecerunan negatif. Jawapan dia tadi M bersamaan negatif 6/5. Jadi soalan nombor 4 tu tolong kita boleh selesaikan dengan cara kita melukis satu garis condong dan labelkan titik tu, kemudian mencari perbezaan dia dy dibahagi dengan dx, perbezaan pada paksi Y dibahagi dengan perbezaan pada paksi X. Baik, nombor 5. Nyatakan nilai pintasan X dan Y bagi garis lurus AB. Yang ni juga tidak masalah. Jadi pintasan telah nyatakan situ. Contohnya 5A, pintasannya Y adalah 4 dan pintasan X nya adalah 8. Jadi berapa nilai kecerunan dia? 4/8. Y per X. 4/8. B. 4/8 tadi 1/2. B. Y nya walaupun dia negatif 7 situ. Jadi kita ambil nilai negatif 7 dibahagi dengan 3. 7 dibahagi dengan 3. Nilainya masih lagi positif. Jadi jawapan dia 7/3. 7/3. Soalan nombor 5 ni saya beri satu tips. Satu tips yang mana kalau kita lukis. Cuba salin ni. Semua pelajar salin ni. Okey. Katakanlah kita ada satu garis lurus. Satu garis lurus bagi setiap sukuan. Satu garis lurus bagi setiap sukuan. Kita ambil XY ni. Ini paksi Y, ini paksi X. Katakan sini adalah nilai A. Maka di sini adalah nilai B. Di sini saya letak nilai C. Dan di sini saya letak nilai D. Dia ada 3 nilai di sini.
di mana nilai A dan B ni adalah positif, nilai C dan D ni adalah negatif. Negatif X dan juga negatif Y. Maka apakah nilai kecurunan bagi garis ini? Katakan di sini garis P, MP, Q, P, Q, R dan S. Dari A, B, C, D. Apakah nilai kecurunan bagi Q, P, R dan S? P, Q, R, S. Apakah nilai kecurunan dia? Baik, jadi yang pertama, bila kita tengok, ni dalam kes positif negatif, kecurunan positif negatif, maka kita ambil kira P ni adalah perbezaan paksi Y dy dx. M of P, kecurunan bagi garis P ni adalah perbezaan paksi Y dia B per A. Positif ke negatif? Dalam ni kita tengok dia condong ke kiri. Dia condong ke kiri. Ni, nampak ni? Ni garis ni condong ke kiri, maka dia bernilai negatif. Jadi negatif tu muncul kemudian bila kita tengok sama ada dia ke kiri atau ke kanan. Negatif tu muncul kemudian. Negatif muncul kemudian. Ke kiri. Maka nilai dia adalah negatif B per A. Kemudian tengok M of Q. Okey, nilai kecurunan bagi Q sini. Sini nilai Q. Jadi M of Q bersamaan juga B sama B per C. B per dengan C. Tetapi nilai sekarang dia condong ke kanan. Bentuk garis dia condong ke kanan. Maka nilainya positif. Walaupun sini ada negatif C. Okey, boleh? Tengok yang nilai positif negatif bagi kecurunan, tengok kiri kanan dia. Okey, M of R. Sini nilai R. Apakah kecurunan bagi R? Sama juga, kita ambil persi Y dulu, D per C. Jawapan dia akan jadi D per C. Positif ke negatif? Okey, D per C. Condong ke mana? Yes, ke kiri. Maka nilai dia negatif. Walaupun kalau kita ambil ke negatif per negatif kan jadi positif, tapi oleh kerana dia condong ke kiri, maka dia jadi positif. Yang seterusnya S, MF. Sama juga D per A. D per A. Maka dalam kes ni, condong ke kanan. Yes, maka dia jadi positif lah. Walaupun sini D lebih nilai negatif. Itu dari segi positif, negatif nilai. Jadi dengan menggunakan kaedah ini, pelajar boleh jawab soalan nombor 5. Dan terus mencari kecurunan. Tak payah cari nilai pintasan lah. Kita level up, terus mencari kecurunan bagi 5A, B, C dan D. Jadi sebagai tugasan untuk kerja hari ini, bab 10, soalan nombor 10. Muka surat 202. Hitung kecurunan bagi garis lurus yang melalui pasangan titik yang berikut. Dalam kes ini, pelajar kena gariskan dan letakkan koordinat. Kemudian cari menggunakan rumus. Ingat lagi rumus. Iaitu M bersamaan, kita guna M terus M bersamaan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1 Ambil rumus ni. Rumus ni kita akan jumpa lagi dalam matematik tingkatan 4 Saya sharing dah sikit Bila X ni duduk sini, maka kita ada Y tolak Y1 bersamaan M X tolak X1 Ini juga antara satu rumus yang kita akan gunakan tingkatan 4 nanti InsyaAllah. Panjang umur, kita jumpa lagi tingkatan 4. Dan like, share dan subscribe untuk mendapatkan video yang lebih menarik pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye.